Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Arifah binti Dino Aizu Akbar dari kursus pengantar pendidikan bersepadu semester 1 2022/2023 dengan nama pensyarah Dr. Hafizah binti Zulkifli ingin membentangkan tajuk kajian model interaksi Tuhan, alam dan manusia TAM. Antara isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan ini ialah pengenalan metodologi dapatan kajian dan perbincangan dapatan kajian. Pengenalan model interaksi Tuhan, alam dan manusia TAM. Maksud pendidikan, menurut Kamus Dewan edisi baru 1993 mendefinisikan pendidikan ialah perihal mendidik. Selain itu, pendidikan juga ialah ilmu yang merujuk kepada ilmu didik, ilmu mendidik, didikan, latihan dan ajaran. Perkataan pendidikan berakar umbi daripada perkataan didik yang membawa maksud ajar, bimbing, bentuk dan asuh. Menurut perkataan Inggeris pula, pendidikan ialah education, iaitu perkataan yang berasal daripada Latin educare yang bermaksud mengasuh, memelihara dan juga membimbing. Oleh itu, melalui definisi tersebut dapatlah kita memahami pendidikan merupakan proses penumbuhan ke arah yang lebih baik bagi mencapai kesempurnaan akal, mental dan juga perkembangan jasmani. Menurut Mok Sun Sang 1991 di dalam bukunya Pendidikan di Malaysia merumuskan bahawa pendidikan ialah suatu proses atau aktiviti yang berusaha untuk memperkembangkan fizikal, intelek, sosial dan emosi seseorang individu serta menambahkan kemahiran, kebolehan, pengetahuan dan pengalaman agar dapat memberi kegembiraan, faedah dan kemajuan dalam kehidupannya, membantu dan mendorongnya bertindak dengan cara yang lebih sihat bagi faedah diri sendiri serta masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Atan Long 1976 hingga 1978 di dalam bukunya yang bertajuk Psikologi Pendidikan memuatkan dalamnya beberapa pandangan mengenai pendidikan yang telah dikemukakan oleh beberapa sarjana dan ilmuwan Islam. Antaranya ialah Syed Muhammad Cook menyatakan bahawa pendidikan ialah proses membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang. Menurut Najimah Muhammad Yusof 2006, pendidikan ialah aktiviti perkembangan dan penyuburan pemikiran serta kuasa-kuasa semula jadi melalui pembelajaran yang sudah dirancang, meliputi pendidikan formal dan pendidikan bukan formal. Menurut Swift DF di dalam bukunya Sociology of Education yang dipetik daripada laman sesawang menghuraikan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa orang sarjana dan ilmuwan dari barat berkenaan dengan pendidikan. Antaranya ialah Plato berpendapat pendidikan ialah suatu proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. Beliau menyokong pendapat Socrates bahawa tujuan pendidikan ialah memberi latihan moral kewarganegaraan yang baik. Menurut Aristotle pula, pendidikan ialah ilmu yang bersifat etikal dan politikal. Mengikut beliau, tujuan pendidikan ialah memberikan setiap warga negara peluang untuk mencapai kebahagiaan hidup. John Dewey pula menyatakan bahawa pendidikan ialah satu proses perkembangan individu. Mengikut beliau, pendidikan merupakan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan semula jadi yang ada padanya supaya hidup dengan lebih berguna dan lebih selamat. Menurut tokoh Islam pula, Ammar al-Syaibani berpendapat bahawa pendidikan adalah digunakan untuk melatih manusia membuat persiapan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, proses pendidikan hendaklah merangkumi aspek intelek, latihan jasmani serta pembinaan akhlak yang mulia, berani dan hormat menghormati. Maksud pendidikan bersepadu, berbagai pendapat telah dinyatakan oleh beberapa tokoh pendidikan mengenai definisi pendidikan bersepadu ini. Menurut Haji Awang Mahmud Saidon 2003, pendidikan bersepadu ialah pendidikan yang bersumberkan, berpaksikan, dipimpin dan berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Ianya ialah sebuah konsep pendidikan yang diperkenalkan bagi usaha mengatasi
pengaruh sekularisme ke atas sistem pendidikan Islam. Ahmad Muhammad Saleh 2008 menyatakan konsep pendidikan bersepadu merupakan keistimewaan Islam yang berlawanan sekali dengan aliran pemikiran Barat yang memisahkan ilmu kepada dua bahagian yang disebut sebagai teologi dan sains atau religious knowledge in Barat. Menurut Muhammad Kamil Hassan 1981, dalam Islam, bidang teologi dan sains tidak bercanggah antara satu sama lain dan saling melengkapi. Kedua-duanya lahir dari pandangan yang satu, iaitu Tauhid. Dalam pendidikan ini, walaupun terdapat beberapa pembahagian ilmu seperti ilmu akidah, syariah dan akhlak, namun ia tetap berada dalam satu lingkaran konsep bersepadu yang membawa keseimbangan antara akal dan wahyu. Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahawa konsep pendidikan bersepadu itu adalah pendidikan yang menjadikan manusia sebagai insan kamil yang meliputi ilmu duniawi dan ukhrawi. Manusia yang berilmu tidak memisahkan agama dan sains. Ilmunya memartabatkan sebagai seorang yang pakar dan ilmuwan di samping tercermin nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Maksud model interaksi Tuhan, alam dan manusia tam. Model interaksi Tuhan, alam dan manusia tam seperti nama yang diberi merupakan model yang berasaskan hubungan antara Tuhan, alam dan manusia. Hubungan tiga hal ini membentuk segitiga. Justru model interaksi tam juga dikenali sebagai model bersepadu segitiga. Di dalam hubungan berbentuk segitiga ini, Tuhan berada di bahagian atas sekali kerana Tuhan merupakan pemerintah alam semesta. Manusia dan segala makhluk di alam ini wajib tunduk dan patuh kepadanya dengan bersembahyang dan beribadah untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan telah menciptakan alam ini dengan penuh teliti dan sempurna sekali untuk manusia yang telah dikurniakan akal dan fikiran melihat dan mengkaji alam semesta lalu mengagumi kebesarannya. Manusia juga perlu memanfaatkan sumber alam dan ditugaskan untuk memakmurkan lagi muka bumi ini. Tuhan juga telah mencipta berbagai-bagai jenis manusia daripada negara, tutur bahasa, budaya dan latar belakang yang berbeza agar manusia-manusia ini dapat berinteraksi dan belajar mengenai perbezaan dan persamaan antara satu sama lain. Dengan itu, kita sepatutnya bersatu sebagai umat manusia untuk mencapai kemajuan bersama. Metodologi. Beberapa hari sebelum sesi pertemu buah diadakan, beberapa protokol telah disediakan. Antara soalan yang disediakan untuk temu bual ialah seperti yang berikut. Kaedah yang digunakan untuk sesi temu bual tersebut ialah kaedah bersemuka. Oleh itu, kelengkapan untuk sesi temu bual seperti telefon pintar, mikrofon, alat tulis dan kertas telah disediakan. Pemilihan calon responden telah dilaksanakan dan setelah mendapat persetujuan daripada kedua-dua pihak, sesi temu bual dilaksanakan pada suatu masa dan tempat yang ditetapkan. Responden bernama Puan Nurzihan binti Ishak. Beliau mempunyai pengalaman sebagai seorang guru selama 21 tahun di 2 buah sekolah dan kini merupakan seorang guru matematik Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kembangan SMK-SK pada usia 48 tahun. Sesi temu bual diadakan pada hari Ahad 8 Januari 2023 iaitu hari cuti hujung minggu. Sesi temu bual diadakan pada 11 petang, spesifiknya pada pukul 6 petang mengikut kelapangan responden. Lokasi semasa sesi temu bual diadakan telah dipilih mengikut kesesuaian dan keselesaan. Sesi temu bual telah berjalan dengan lancar dan sesi temu bual telah direkodkan. Antara dapatan kajian ialah soalan yang ditanyakan ialah apakah model interaksi tam mengikut kefahaman responden. Model bersepadu tiga segi
atau juga dikenali sebagai model interaksi TAM bermaksud model yang menyatupadukan interaksi antara tiga unsur iaitu Tuhan, alam dan manusia. Model interaksi TAM ini berkait rapat antara satu sama lain dengan meletakkan kedudukan Tuhan sebagai kedudukan yang tertinggi sekali kerana Tuhan yang menguasai alam semesta, manakala segala ilmu yang turunkan olehnya dimanfaatkan dan dipraktikkan oleh manusia. Model interaksi TAM sangat penting dalam pendidikan dan perlu difahami secara terperinci. Soalan yang seterusnya, bagaimanakah responden menerapkan model interaksi TAM kepada individu atau masyarakat sekeliling? Terdapat banyak cara untuk menerapkan model interaksi TAM. Antaranya ialah bacaan ikrar rukun negara dengan rukun yang pertama-tama sekalinya ialah kepercayaan kepada Tuhan, serta bacaan doa ketika dalam perhimpunan sekolah setiap hari Isnin. Seterusnya, di dalam kelas juga responden meminta murid-murid untuk membacakan bacaan doa mengikut agama masing-masing sebelum memulakan kelas setiap hari untuk mendapatkan keberkatan daripada Tuhan. Responden juga memberikan nasihat serta menjadi contoh yang baik terhadap murid-murid semasa di dalam atau di luar kelas. Soalan yang seterusnya, adakah model interaksi TAM memberikan impak signifikan terhadap kehidupan responden dan masyarakat sekeliling? Segala nilai murid yang diterapkan mestilah ada kesan baiknya. Antaranya ialah responden sebagai pengajar dan para murid dapat mendekatkan diri kepada Tuhan agar diri dan ilmu diberkati. Selain itu, nilai-nilai murni seperti sifat bertanggungjawab dapat diterapkan. Contohnya, murid-murid melaksanakan tugasan-tugasan yang diberikan dan menyiapkan pada masa yang ditetapkan. Di samping itu, dengan menjadi lebih tegas kepada belajar, responden mendapati murid-murid menjadi lebih rajin belajar serta menghormati guru-guru. Soalan yang seterusnya, apakah rintangan yang responden hadapi semasa mempraktikkan model interaksi TAM? Dalam segala perkara pasti ada rintangannya, terutama sekali responden selama responden menjadi seorang pengajar. Antaranya ialah perbezaan dalam latar belakang, adat, kepercayaan dan agama di sekolah yang mempunyai pelbagai bangsa telah memberikan kesukaran kepada beliau untuk memahami perbezaan antara mereka serta mempraktikkan model interaksi tersebut. Bukan itu sahaja, terdapat juga sesetengah daripada para pelajar yang mempunyai tahap disiplin yang rendah serta sukar dikawal, menyebabkan pelajar-pelajar ini sukar untuk menerima nasihat serta berisiko untuk mempengaruhi rakan-rakan sebaya. Daripada itu, pembincangan dapatan kajian berdasarkan daripada pemerhatian daripada sesi temumubuan tersebut, seorang pengajar yang berjaya memahami konsep model interaksi TAM dan praktikkan konsep tersebut terhadap masyarakat sekeliling, terutamanya di kalangan pelajar, dapat membimbing pelajar dalam pelbagai aspek demi membentuk seorang pelajar yang holistik. Oleh itu, dengan bimbingan pengajar yang mengamalkan konsep model interaksi TAM, keberhasilan daripada setiap pelajar dapat diserlahkan agar mereka dapat memimpin negara pada masa yang akan datang. Kesimpulannya, penerapan model interaksi TAM atau model bersepadu segitiga ini sangat penting untuk diaplikasikan ke dalam bidang pendidikan, tidak kiralah secara langsung atau tidak langsung. Model interaksi TAM menyatukan elemen akal dan wahyu dan terbukti berjaya menyeimbangkan unsur intelek dan rohani dalam diri pelajar agar masyarakat yang makmur akan diwujudkan.